akan menerangkan tentang pendahuluan, ta'rif, masdar dan juga jenis-jenis masdar. Yang pertama, pendahuluan. Seperti yang kita tahu, bahasa Arab mempunyai banyak cabang, termasuk ilmu sorof. Sorof ini mengkaji perubahan dalam struktur kata. Dalam ilmu sorof, terdapat topik yang membincangkan kata nama dan kata kerja atau dipanggil infinitif. Subjek termasuk dalam kategori kata nama dan kata kerja kerana cara kerjanya adalah sama, tetapi termasuk dalam kata kerja tanpa waktu. Menurut Dr. Mukhtar Umar dalam bukunya A Basic Transformation, masdar ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu peristiwa atau tindakan yang tak mempunyai. Oleh itu, infinitif menduduki peranan penting dalam sintaksis kedua-dua Al-Quran dan teks lain. Belajar bahasa Arab ni juga terdiri daripada beberapa cabang seperti nahwu sorof, mantik, balaghah dan arud. Sebagai permulaan, kita perlukan pelajaran nahwu dan sorof yang lebih mendalam supaya dapat kuasai dengan sempurna. Dengan itu, kita akan membincangkan perbezaan antara nahwu dan sorof. Nahwu ini adalah kajian tentang struktur ayat dalam bahasa Arab, manakala sorof pula kajian tentang perubahan bentuk satu perkataan kepada bentuk perkataan yang lain. Definisi masdar. Masdar dari segi bahasa bermaksud wal aslul au muraja', yang bermaksud asal atau sumber. Daripada segi istilah pula bermaksud wa madalla ala madda mujarradin minaz zaman, yang bermaksud isim yang menunjukkan arti tidak dikenali masa atau waktu. Kita berpindah pula kepada jenis-jenis masdar. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis masdar terdapat 6. Yang pertama, masdar asli. Yang kedua, masdar takkid. Yang ketiga, masdar marrah. Yang keempat, masdar nau'. Yang kelima, masdar mimi. Dan yang keenam, masdar sina'i. Saya akan jelaskan satu persatu mengikut masdar. Masdar yang pertama iaitu masdar asli. Masdar asli ni adalah masdar yang hakiki. Dia tidak dimulakan dengan mim zaidah, tapi di akhirnya ada yang musyaddadah, yang setelahnya ta marbutah. Contoh, ilmun, adlun, julusun. Masdar ni juga termasuk dalam isim marrah yang menunjukkan bagaimana cara terjadi perbuatan, yang disebut juga sebagai masdar nau'. Yang kedua iaitu masdar takkid. Masdar takkid ni ialah masdar yang berfungsi sebagai taukid, penguat perbuatan yang dilakukan. Contoh, akramtul ustaz ikraman. Saya sangat menghormati ustaz itu. Ikraman tu menunjukkan penguat tu, yang menunjukkan lelaki itu sangat menghormati ustaz dia. Yang ketiga, masdar marrah. Masdar marrah ni berfungsi untuk menjelaskan jumlah perbuatan yang dilakukan. Sebab itu juga masdar marrah ini dipanggil sebagai masdar adat, masdar bilangan. Contoh, tawfatuhu tawifatu wahidah. Saya mengitarinya satu kali putaran. Satu kali itu dah menunjukkan bilangan perbuatan, berapa kali dia memutarkan. Yang contoh yang kedua, saya boleh ambil darabar rijal kalbuhu darbah. Laki itu memukul anjingnya. Dan masdar marrah ni juga terbentuk daripada fi'il madi sulasi maklum dan ghair sulasi. 4. Masdar nau'. Masdar nau' ni ialah masdar yang disebut juga sebagai masdar hari'ah, iaitu masdar yang berfungsi menjelaskan bentuk perbuatan dan sifat ketika terjadinya perbuatan tersebut. Sebagai contoh, nazartu ilaihi nizratal mahab. Saya melihatnya dengan pandangan cinta. Jalasa Mahmud jinsahul ghani. Mahmud duduk seperti duduk orang kaya. Masdar yang menggunakan makna hai'ah haruslah dengan qarinah, baik dan sifat yang diidhafahkan, seperti pada contoh di atas. Isim hai'ah terjadi fi'al madi sulasi dan ghair sulasi. Yang kelima, masdar mimi. Masdar mimi ni dibentuk daripada fi'al yang dimulakan dengan mim zaidah. Apabila fi'al sulasi daripada fi'al bin misal yang dihazafkan fa fi'alnya pada fi'al mudhari'. Yang terakhir, kita terangkan tentang masdar sina'i. Masdar sina'i ni masdar yang di akhirnya ditambah dengan dua benda. Yang pertama, ya musyaddadah. Yang kedua, ta marbutah. Guna dia untuk kita nak merubah makna asli kepada sifat. Contohnya, insanun. Kita tambahkan ya dan ta marbutah di belakang, jadi insanah, yang bermaksud kemanusiaan. Daripada perkataan manusia, kita tukarkan kepada kemanusiaan. Contoh yang kedua, watan, negara.
tambahkan ya, yang tanah yang bermaksud kenegaraan. Di sini saya ingin menerangkan tentang wazaiful masdar dan al-amsalul masdar. Wazaiful masdar ini adalah fungsi-fungsi masdar dan al-amsalul masdar adalah contoh-contoh masdar. Fungsi masdar ni dia ada dua jenis, iaitu syar'u asal kalimat dengan istibdalul fi'li. Okey, syar'u asal kalimat ni dia adalah penjelas asal kata. Penjelas asal kata ni adalah satu fungsi masdar sebagai penjelas asal sesebuah kata. Biasanya untuk definisikan asal kata ni kita akan menggunakan tasrif supaya tak salah makna dalam mufradat. Tasrif ni tasrif yang biasa digunakan adalah tasrif istilahi. Contohnya untuk menjelaskan asal kata dari perkataan darabu, maka ia akan ditasrif menjadi darabu yadribu daraba yang bermaksud memukul. Disebutkan tadi adalah fi'il madhi iaitu darabu. Fi'il mudhari' ini adalah yadribu. Maka boleh dikatakan bahawa daraba ni adalah kata dasar bagi darabu tadi. Dengan jelaskan asal suatu kata ni menggunakan masdar dapat meminimaliskan adanya kesalahan dalam memahami makna perkataan tersebut. Yang kedua adalah istibdalul fi'il, iaitu pengganti fi'il. Fungsi masdar ni secara khususnya ialah masdar ni adalah pengganti kata kerja dalam satu struktur kalimah. Untuk menjalankan fungsi tersebut sebagai pengganti fi'il ataupun kata kerja, biasanya dia akan ditambahkan dengan huruf ma untuk beri makna waktu sekarang, ataupun ditambahkan dengan huruf ain untuk memberi makna waktu yang lampau ataupun waktu yang akan datang. Selain kedua huruf ni, masdar juga boleh digabungkan dengan huruf yang lain. Contohnya seperti kai, lau, au ya. Seterusnya ialah al-amsalul masdar. Al-amsalul masdar adalah contoh-contoh masdar. Yang pertama, kharaja, telah keluar ia. Apabila dimasdarkan, dia jadi khurujan, keluaran. Yang kedua, sami'a. Sami'a adalah telah dengar ia. Apabila dimasdarkan, dia jadi sam'un, pendengaran. Yang ketiga, sama, telah puasa ia. Apabila dimasdarkan, dia jadi siyaman, puasa. Menerangkan tentang naib fa'il. Naib fa'il ni adalah naib fa'il huwa ismu marfu' allazi yaqa'u huwa ba'da fa'il mabni lil majhul wa yahtalu mawqi'u fa'il al-muhammalatu wa yatimmu takhlisu min al-fa'il li'annahu ma'rufun bil fi'li aw ghairu ma'rufun. Maksudnya naib fa'il ni adalah isim marfu' yang terletak setelah fa'il yang dibina bagi majhul ini menempati posisi fa'il yang sudah dibuang, dan fa'il tu dibuang kerana sudah diketahui ataupun tidak diketahui. Contohnya macam huzimal aduwu. Al-aduwu itu naibul fa'il marfu' bi dhammah. Huzima jaisyunal aduwu adalah tak kali dibuang fa'il ni kerana jaisyunal ni kerana sudah diketahui, maka dibina fa'il bagi majhul ni dan maf'ulun bih menempati posisi fa'il tersebut dan dinamakan sebagai naib fa'il. Adalah hukum baina fa'il wa fa'il atau naibul fa'il, iaitu hukum di antara fa'il dan fa'il atau naibul fa'il. Hukum yang pertama adalah wajibut tanasub baina fa'il atau naibul fa'il bi fi'lihi min al-muzakkar wa muannas. Wajib antara fa'il atau naibul fa'il ni dengan fi'ilnya dari segi muzakkar dan muannas. Mislu najahat Fatimah fil imtihan. Dua pula ialah yumkinu an tunasibu baina fa'il atau naibul fa'il min al-muzakkar muannas indama. Boleh antara fa'il atau naibul fa'il ni dengan fi'ilnya dari segi muzakkar dan muannas apabila fa'il atau naibul fa'il ma'a fi'lihi munfasilah. Bermaksud fa'il atau naibul fa'il ni dengan fi'il ni terpisah. Contohnya seperti najahat atau najaha fil imtihan at-talibah. Fa'il atau naibul fa'il min syakli jamak taksir ta'ish, yang bermaksud fa'il atau naibul fa'il ni dari bentuk jamak taksir yang tidak berakal. Contohnya fuhimati durus. Yang ketiga, syakli fa'il wajibul baqa' fi hali mufrad law kana fa'il atau naibul fa'il musanna
atau jamak. Bermaksud sini bentuk fa'il ni wajib tetap dalam keadaan mufrad, walaupun fa'il atau naibul fa'il ni dia musanna ataupun jamak. Contohnya macam najahat talibu ataupun yuhtaramu as-sadiqu. Al-amthal naibul fa'il. Baiklah, bagi menjelaskan lagi apa itu naib fa'il, maka di sini saya sertakan contoh-contoh naib fa'il supaya kita lebih mudah faham dan kita nampak dengan jelas. Jadi, contoh yang pertama, daraba Muhammadun al-kalba. Sebelum kita cari naib fa'il, maka eloknya kita kenal pasti dulu peranan setiap perkataan dalam ayat ini. Jadi, perkataan daraba dalam ayat ini adalah merupakan fi'il madhi mabni lil ma'lum. Manakala Muhammadun di sini menjadi fa'il dan al-kalba merupakan maf'ulun bi. Nampak tak di sini bahawa ayat ini sudah lengkap kerana adanya fi'il, fa'il dan juga maf'ulun bi. Tapi, madza law lam yakun hunaka fa'il? Bagaimana sekiranya sesuatu ayat atau ayat ini tiada fa'ilnya, tak ada pelakunya? Contoh macam ayat ini kita tak tahu siapa yang memukul anjing itu. Jadi bagaimana? Di sinilah akan adanya naib fa'il di mana ayat itu akan berubah menjadi duriba al-kalbu. Di mana al-kalbu ini merupakan naib fa'il iaitu pengganti fa'il di dalam ayat ini. Kita tengok pula contoh yang kedua, ayatnya syarada Muhammadun al-ma'a. Konsep ni sama je macam contoh yang pertama, kat mana kita perlu kena pasti dulu setiap peranan perkataan dalam ayat tersebut. Jadi fa'il dalam ayat ni apa? Ini adalah kalimah Muhammadun dan maf'ulun bihi adalah al-ma'a. Maka bagaimana pula sekiranya kita tak tahu siapa yang minum air itu? Kat sinilah berlakunya perubahan ayat dan baris yang mana ayat ini berubah menjadi syuriba al-ma'u. Mana naib fa'ilnya? Al-ma'u itu adalah merupakan pengganti fa'il. Tapi nak saya ingatkan bahawa hulusu taghyir al-khat ala kalimah, ada berlakunya perubahan baris dalam sesuatu ayat itu apabila ia menjadi naib fa'il dan hasab naw'ul fi'il wa mabni. Perubahan ini adalah bergantung kepada jenis fa'il dan mabninya, yang mana baris ini berlaku perubahan pada fi'il madi atau mudhari' dan sama ada mabninya maklum ataupun majhul. Jadi bagi memudahkan lagi untuk kita faham dan tahu perbezaan ini, boleh kita lihat pada contoh berikutnya. Okay, jadi di sini ada contoh untuk fi'il madi dan juga fi'il mudhari'. Jadi boleh lihat fi'il madi dan fi'il mudhari' bagi mabni lil ma'lum tiada perubahan yang berlaku, iaitu ia adalah seperti kebiasaan ayatnya. Dan kenapa ia maklum? Kerana kita dah tahu berlakunya dalam sesuatu ayat itu. Jadi macam mana pula dengan fi'il madi mabni lil majhul? Maka pada satu perkataan itu, huruf hadapan akan berubah menjadi baris depan dan huruf sebelum akhir akan berbaris bawah. Maka di sini contohnya daripada kataba kita berubahkan dia menjadi kutiba. Maka bagi fi'il mudhari' mabni lil majhul pula, huruf hadapan akan berubah menjadi baris depan dan huruf sebelum akhirnya akan berubah menjadi baris atas, seperti yasma'a menjadi yusma'u. Jadi sebelum ini kita sudah mengetahui dan kita dah pelajari pun apa itu masdar dan juga apa itu naib fa'il, yang mana kita dah tahu masdar ni merupakan kata asal bagi sesuatu perkataan yang mana ia boleh berubah mengikut kepada perbuatan dan waktu berlaku. Masdar bimasabatun badilu al-fa'il. Dan kita juga mempelajari bahawa masdar ini berfungsi sebagai pengganti fi'il dalam sesuatu ayat, manakala naibul fa'il bidurihi bimasabatun badilu li murtikab al-fa'il. Bagi naib fa'il pula, kita mengetahui bahawa ianya berfungsi sebagai pengganti fa'il yang mana ia diperlukan ketika kita tak tahu siapa pelakunya, ataupun memang kita tak tahu langsunglah pelakunya siapa. Maka apakah hubungan antara masdar dan juga naib fa'il ni? Jadi saya sertakan contoh di sini, iaitu fuhima fahmun sahihun. Berdasarkan ayat ini, perkataan fahmun adalah merupakan masdar yang menjadi naib fa'il yang marfu', iaitu berbaris depan. Bukan itu sahaja,
ضمير متصرف مختص يمكن أيضا أن تكون بمثابة نائب الفاعل. Kadang-kadang domir masdar mutasarrif mukhtas juga boleh bertindak sebagai naib fa'il. Ini adalah berdasarkan Azlan Abdul Rahman dalam kitabnya, iaitu menurut Mustafa Al-Ghalayini, makna mutasarrif masdar alladhi yumkinuhu taghyir irabatihi su'a kana marfu' atau mansub atau marjur, ialah masdar yang boleh berubah i'rabnya sama ada marfu', mansub ataupun majrur. Jadi jelas kat sini bahawa masdar mutasarrif ni tak hanya tetap kepada satu baris, tapi ia juga boleh berubah antara tiga i'rab tersebut. Manakala maksud mukhtas pula masdar alladhi yahtawi ala makna muhaddad yashir ila naw' aw raqam, ialah masdar yang mengandungi makna khusus merujuk kepada jenis atau bilangan. Sebagai contoh, hal kutibat kitabatun hasanah, dan kita menjawab na'am kutibat, maka kat sini naib fa'il ni adalah dhamir mustatir, iaitu yang merujuk kepada ia, hiya, yakni perkataan kitabatun. Telah dijelaskan juga dalam buku yang ditulis oleh Azlan Abdul Rahman ini bahawa terdapat syarat bagi masdar itu yang membolehkannya menjadi naib fa'il. Jadi syarat yang pertama ialah masdar yajibu an takunu al-kalimah mutasarrif. Masdar bagi perkataan itu mestilah mutasarrif, maksudnya masdar yang boleh berubah i'rabnya. Dalam erti kata lain, ini diambil dari fi'il mutasarrif, yang mana setiap fi'ilnya itu bukan terdiri daripada satu bentuk sahaja. Sebagai contoh ayat tadi, iaitu kutibat kitabatun. Manakala bagi masdar yang bukan mutasarrif, dia tak boleh langsung menjadi naib fa'il. Sebagai contoh ayat subhanallah, perkataan subhana di kat sini tak boleh jadi naib fa'il kerana ia tidak boleh berubah. Jadi syarat yang kedua ialah masdar mukhtas, masdar alladhi yashiru ila syai' ma'ina wa yahqiqal fu'aid. Masdar ini adalah masdar yang merujuk kepada perkara tertentu dan mendatangkan faedah yang mana kalimah itu membawa makna kepada ayat tersebut. Jadi masdar ini juga sebenarnya terdiri daripada beberapa elemen. Antaranya ialah mudhaf, yang mana kita boleh lihat contohnya ulima ilmul muskifaini. Elemen kedua pula ialah mausuf, seperti syukira syukrun jazilun, dan yang terakhir ialah ar-raqam, iaitu bilangan. Sebagai contoh fa'idha nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Diingatkan juga bahawa masdar mubham lam yukinu an yakunu naibul fa'il. Masdar mubham tidak boleh menjadi naib fa'il. Kerana apa? Kerana masdar mubham ini dia tak mendatangkan faedah, dan dia tak memberikan makna baru dalam erti kata yang sebenar, tapi dia cuma bertindak sebagai taukid kepada makna kata kerja. Sebagai contoh ulima ilmun. Perkataan ilmun kat sini ialah masdar mubham yang tidak memberikan makna baru, tetapi hanya sebagai taukid kepada makna kata kerjanya. Apa itu taukid? Taukid ialah kata yang menguatkan bagi sesuatu ayat itu. Maka kesimpulannya di sini iaitu khatimah. Yang pertama, an hunaka anwa' adidatun min masdar fi hadha ilmi min al-lughatul arabiyyah. Dapat kita pelajari kat sini bahawa terdapat banyak jenis masdar dalam ilmu bahasa Arab ini, yang mana juga setiap satunya itu ada fungsinya yang tersendiri. Kita dah fahami dah makna masdar, kita dah fahami dah fungsi, dan kita dah fahami dah jenis masdar. Yang kedua, yumkinuna aidan at-ta'rif ala naibul fa'il. Yang kedua, dapat juga kita pelajari mengenai naib fa'il ni, dan macam mana fungsinya naib fa'il ini dalam sesuatu ayat tersebut. Kita pernah belajar dah macam mana nak jadikan naib fa'il itu, macam mana nak kena pasti fa'il, macam mana nak kena pasti maf'ulun bih,
Macam mana nak ubah baris untuk menjadikan betul-betul itu naif fa'il. Kita dah belajar dah tadi. Jadi yang ketiga, an hadhil qawaida an hiwayah sa'ah al-intiqa' lil darasah. Jadi dari sini juga secara keseluruhannya boleh saya katakan bahawa ilmu nahu ini sangat meluas untuk kita pelajari, dan sebenarnya kita perlu titik beratkan setiap satunya. Sebab apa? Untuk kita mudah untuk fahami dan kita dapat kuasainya dengan jelas. Dan yang akhir sekali, yusa'iduna ala tahsin fahimna al-lughatul arabiyyah. Mempelajari tata bahasa akan membantu kita tingkatkan kefahaman terhadap bahasa Arab, dan secara tak langsung dan juga secara langsung kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja daripada kumpulan kami.